Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana kita dapat berjumpa sekali lagi dalam siri belajar perkongsian ilmu faraid. Pada pertemuan kali ini kita akan cuba membuat satu kesimpulan umum berkaitan dengan waris ashabul furud yang merupakan waris komponen pertama yang perlu diutamakan dalam hierarki agihan sesuatu faraid. Kita telah belajar komponen ini sebagai waris yang disepakati dan mesti didahulukan berbanding daripada waris-waris yang lain. Dalam pertemuan yang lepas, kita telah huraikan satu demi satu ke-12 orang waris yang dikategorikan dalam ashabul furud, iaitu 8 orang perempuan dan juga 4 orang lelaki yang kita letakkan sebagai waris utama dalam yang kelompok ashabul furud. Walau bagaimanapun, huraian setiap seorang waris ini sangat terperinci dan itulah keunikan hukum faraid yang memerlukan kepada perincian ataupun penelitian setiap waris supaya hak itu dapat disampaikan kepada mereka yang berhak. Walau bagaimanapun, sedikit tips untuk kesimpulan umum kepada waris ashabul furud ini ialah kalau sekiranya ke-12 orang ini wujud ketika si mati meninggal dunia, maka sebenarnya tidak semua orang akan layak ataupun dapat bahagian harta pusaka. So, dalam pertemuan kali ini kita akan lihat secara umum bagaimana daripada 12 orang ini ada kekuatan yang diberikan kepada beberapa orang yang istimewa ataupun layak mendapat faraid. So, ini ialah 12 orang, tapi kita perlu ingat tidak mungkin 12 orang wujud sebab yang meninggal sama ada perempuan ataupun lelaki, itu pun kalau ada suami ataupun isteri. Ya. So, kita huraikan secara kesimpulan umum berkaitan dengan tips akhir berkaitan waris ashabul furud. Pertama, jika si mati ialah seorang lelaki, si mati adalah lelaki dan yang waris dari kalangan ashabul furud ini ialah lelaki sahaja. Kita kata tadi, lelaki maksudnya 4 orang tetapi yang mati adalah lelaki. Mustahil lah lelaki ada suami. So, adalah 3 orang, iaitu bapa, datuk dan saudara lelaki seibu. Formulanya ataupun tips yang perlu kita ingat ialah waris yang 3 orang ini yang paling kuat ataupun yang paling layak untuk mendapat harta pusaka ialah bapa sahaja. Ya, bapa sahaja. So, datuk iaitu bapa bapa kepada bapa dan juga saudara lelaki seibu tidak layak ataupun diistilahkan sebagai hajab ataupun terhalang daripada mendapat pusaka. Pengiraan untuk kes ini agak mudah kerana apabila bapa sahaja mendapat faraid, dia sahaja waris lelaki tunggal, maka keseluruhan harta adalah milik bapa tersebut, bapa si mati tersebut. So, ini adalah tips yang pertama. Tips yang kedua, jika si mati ialah seorang lelaki, dan yang waris dari kalangan ashabul furud adalah semuanya perempuan. So, ada berapa? Maksudnya ada 8 lah. Isteri, ibu, 2, ketiga nenek, keempat anak perempuan, kelima cucu perempuan, keenam saudara perempuan kandung, ketujuh saudara perempuan sebapa dan ke-8 saudara perempuan seibu. Dengan andaian anak perempuan seorang sahaja, maka formula yang perlu kita ingat ialah jika semua perempuan dan si mati adalah lelaki, yang mewarisinya ialah isteri, ibu, anak perempuan, cucu perempuan dan saudara perempuan sahaja. So, yang berbaki yang kita pangkahkan sebenarnya tidak layak untuk mendapat faraid di atas kekuatan 5 orang ini. So, pembahagian adalah seperti berikut. Kita dah belajar sebelum ini, isteri apabila ada zuriat meninggalkan 1/8, ibu apabila si mati tinggalkan zuriat ada 1/6, anak perempuan jika seorang akan dapat 1/2 dan cucu perempuan akan mendapat 1/6 disebabkan anak perempuan tadi seorang dan bakinya kepada saudara perempuan si mati kandung iaitu asabah bil ghair. Antara 8, 6 dengan 2 boleh bertemu pada nombor 24. 24 sebagai gandaan sepunya terkecil untuk 3 nombor tersebut.
Untuk saham isteri 24 bagi 8, 3, 3 darab 1, 3. 28 bahagi 6 darab 1, 4 untuk ibu. Untuk anak perempuan 24 bagi 2, 12. 12 darab 1, 12. Untuk cucu perempuan 12 bagi 6, 4. 4 darab 1, 4. Jumlah keseluruhan ini baru berjumlah 23. So, bermakna ada satu baki yang perlu diserahkan kepada saudara perempuan kandung. Ini sekiranya yang hidup dari kalangan 12 orang itu adalah perempuan sahaja dan yang meninggal adalah lelaki. Ini tips yang kedua. Tips yang ketiga, jika si mati ialah seorang lelaki dan semua waris ashabul furud adalah hidup. Maksudnya bukan 12 tetapi 11 sebab tak mungkin suami meninggalkan suami. So, yang ini bermaksud isteri lah. So, daripada keseluruhan rajah ini, yang hanya layak siapa? Isteri, ibu, bapa, anak perempuan dengan cucu perempuan dengan andaian anak perempuan kepada si mati hanya seorang sahaja. So, yang lain dari sudut formula ataupun apa yang kita pernah belajar dalam perincian setiap waris sebelum ini, sebenarnya kekuatannya agak lemah berbanding 5 orang ini untuk mendapat harta pusaka. Okay. So, bagaimana penyelesaiannya? Ini ada keunikan sebab nombor yang di atas akan lebih besar daripada nombor bawah yang dinamakan sebagai kes al-aul yang kita akan perincikan dalam pertemuan yang akan datang dalam kaedah agihan faraid. Dalam kes ini, isteri akan mendapat 1/8 kerana si mati tinggalkan zuriat. Ibu akan mendapat 1/6, sama juga alasannya. Anak perempuan disebabkan seorang mendapat setengah dan cucu perempuan mendapat 1/6. Dan bapa disebabkan si mati tinggalkan zuriat perempuan sahaja, so si bapa akan mendapat 1/6 beserta baki. Ya. Sekali lagi, antara 8, 6 dengan 2, tiga nombor ini boleh bertemu pada nombor 24 sebagai gandaan sepunya terkecil. Walau bagaimanapun, kalau kita campurkan saham, dalam kes ini tidak ada baki untuk bapa, hanya bapa mendapat secara fardu iaitu 4/24. So apabila kita campur nombor yang di atas ini berjumlah 27/24. Jangan takut, kes ini dinamakan kes aul iaitu apabila nombor di atas lebih besar daripada nombor base number itu. So dalam kes ini, menurut jumhur fuqaha, kita akan ambil nombor yang atas itu sebagai the new base number. Base number nombor bawah yang baru. So terjadilah penyelarasan pecahan seperti yang tertera dalam jadual ini. So ini adalah tipsnya sekiranya yang mati adalah lelaki dan waris-waris yang lain semuanya hidup. Sekarang kita ke tips yang keempat, yang meninggal adalah perempuan. Ya, yang meninggal adalah perempuan dan waris yang hidup adalah semua lelaki. Okey. Apakah formulanya? Maka yang mewarisinya ialah suami dan juga bapa sahaja. Datuk dan juga saudara lelaki seibu sekali lagi terhalang daripada mendapat pusaka. So, dalam kes ini, suami akan mendapat 1/2 kerana si mati tidak meninggalkan zuriat dan bakinya diberikan kepada bapa. Ya. So, ini kalau perempuan yang meninggal dan waris yang hidup hanya lelaki sahaja. Tips yang kelima, jika si mati ialah seorang perempuan dan waris ashabul furud perempuan sahaja. Okey. So, dalam kes ini mustahilah ada isteri kat sini. So, yang hanya layak hanyalah 4 orang sahaja. Siapa? Ibu, anak perempuan, cucu perempuan dan saudara perempuan kandung dengan andaian anak perempuan bilangannya seorang sahaja kepada si mati. So, 4 orang sahaja. So, yang berbaki, adik-beradik seibu, perempuan, saudara perempuan sebapa dan nenek juga dianggap sebagai terhalang. Begini keadaannya. Penyelesaiannya ialah ibu mendapat 1/6 kerana si mati meninggalkan zuriat. Anak perempuan seorang mendapat 1/2, cucu perempuan mendapat 1/6 dan yang berbaki istilahnya asabah ma'al ghair diberikan kepada saudara perempuan kandung, seibu sebapa. Antara 6 dengan nombor 2 pecahan ini, 6 dijadikan sebagai gandaan ataupun base number. Untuk ibu 6 bahagi 1, 6 bahagi 6 darab 1, 1. 6 untuk anak perempuan 6 bahagi 2, 3, 3 darab 1, 3. Untuk cucu perempuan 6 bahagi 6, 1 darab 1, 1. So, jumlah ini baru berjumlah 5 sedangkan keseluruhan berjumlah 6. So, ada satu lagi baki yang diserahkan kepada adik-beradik perempuan kandung. Dan tip yang terakhir ialah yang mati adalah perempuan dan waris yang hidup semua 11 lah. Tak mungkin ada isteri kat sini. So, yang layak hanya formulanya ialah suami,
ibu, bapa, anak perempuan dengan andaian seorang dan juga cucu perempuan sahaja, manakala yang berbaki semua sekali dianggap terhalang ataupun akan diblok dalam pewarisan. Sekali lagi, kes ini akan melibatkan nombor yang atas itu lebih besar daripada bawah. Cuba kita tengok, suami mendapat 1/4 kerana si mati tinggalkan zuriat, ibu mendapat 1/6 kerana alasan yang sama, anak perempuan seorang mendapat 1/2, cucu perempuan 1/6 untuk mencukupkan bahagian zuriat, dan bapa layak untuk mendapat secara 1/6 dan asobah kerana si mati tinggalkan zuriat perempuan. Kalau dilihat antara 4, 6 dengan 2 boleh bertemu pada base number 12. So, apabila begitu keadaannya, suami sahamnya ialah 12 bagi 4, 3, 3 darab 1, 3. Untuk ibu, 12 bagi 6, 2, 2 darab 1, 2. Untuk anak perempuan, 12 bagi 2, 6, 6 darab 1, 6. 12 bagi, untuk cucu perempuan, 12 bagi 6, 2, 2 darab 1, 2. Dan untuk bapa, 12 bagi 6, 2, 2 darab 1, 2. Jumlah keseluruhan apabila kita campurkan dia berjumlah 15. So, baki tidak wujud dalam kes sebegini. Sekali lagi, menurut jumhur fuqaha, kes ini apabila nombor di atas lebih besar daripada bawah, dia dinamakan kes al-aul dalam ilmu faraid, maka penyelarasan perlu dibuat dan inilah penyelarasan akhir untuk setiap saham bagi waris. So, itulah tips akhir bagi waris ashabul furud. Mudah-mudahan mendapat manfaat. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.